Okey. Jadi insya-Allah Kak Syara pun tak berhajat mukadimah yang panjang. Jadi hari ini Kak Syara nak berbicara tentang topik iaitu Al-Hafiz ataupun Al-Habis. Satu topik yang sangat-sangat rapat khususnya kepada kita orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi sebelum itulah Kak Syara nak tanya sikit pada saudari Aisyah, moderator kita. Boleh buka mic sekejap ke? Boleh Ustazah. Aisyah umur berapa 15. 15. Aisyah sekarang hafal juzuk berapa? Sekarang Alhamdulillah dah sampai juzuk 4. Juzuk 4. Alhamdulillah. Aisyah masuk sekolah ni daripada umur? Daripada form 2. Daripada form 2. Okey. Alright, terima kasih Aisyah. Okay, sama-sama Ustazah. Barakallahu fiik. Okey, jadi insya-Allah bila berbicara tentang Al-Hafiz ataupun Al-Habis, Kak Syarah yakin dan percaya kalau Kak Syarah tanya setiap daripada awak semua ni, semua akan kata Kak Syarah, saya tak nak jadi Al-Habis, saya nak jadi Al-Hafiz ataupun Al-Hafizah. Okey, jadi apa perkara yang patut kita buat supaya apa? Supaya kita ni kan dalam proses kita hafal Al-Quran, penghujungnya nanti kita bukan jadi Al-Habis. Apa maksud Al-Habis? Al-Habis ni adalah satu title yang mana kita faham lah, orang-orang hafal Al-Quran ni adalah orang yang habis 30 juzuk Al-Quran tetapi Al-Quran itu tidak memberi manfaat kepada dirinya. Apa maksud tidak memberi manfaat? Contoh, dia hafal 30 juzuk tapi tak ingat Quran. Dia hafal 30 juzuk tetapi akhlak dia jauh daripada Al-Quran. Dia hafal Al-Quran tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak orang kata menjadi fitnah pula kepada orang yang hafal Al-Quran itu sendiri pula. Wala'iyatubillah. Jadi hari ni Kak Syarah berkongsi beberapa perkara yang mungkin adik-adik semua kena ambil berat, yang kadang-kadang sebelum ni kita tak perasan, benda ni penting rupanya. Benda ni penting rupanya supaya apa? Pengakhiran kita nanti kita nak bertitle sebagai Al-Hafiz ataupun Al-Hafizah, bukan semata-mata Al-Habis. Jadi ada beberapa perkara yang patut kita buat. Contohlah Kak Syarah bagi analogi yang mudah. Kalau orang nak belajar kan, dia study kan dalam akademik dia, kalau dia nak jadi orang yang fall flat waktu belajar, keputusan cemerlang, mesti ada beberapa perkara yang patut dia buat supaya apa? Dia dapat fall flat. Jadi begitu juga kita dengan Al-Quran. Nak jadi Al-Hafiz ataupun Al-Hafizah yang orang kata Allah Ta'ala idamkan untuk kita jadi sebegitu, maka dia ada beberapa perkara yang patut kita ambil berat. Okey, jadi perkara yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah berkenaan dengan niat. Okey, niat ni adik sekalian satu perkara yang paling penting. Bukan semata-mata bila mana kita hafal Al-Quran sahaja, tetapi dalam apa jua perkara yang kita nak buat mesti bermula dengan niat. Sebab tu dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi, hadis pertama berbicara tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu berdasarkan niat. Kalaulah niat kita kenapa jadi Al-Hafiz? Kenapa hafal Al-Quran? Sebab Kak Syarah saya nak masuk syurga. Kenapa hafal Al-Quran? Sebab Kak Syarah saya nak bawa mak ayah saya masuk syurga. Kenapa hafal Al-Quran? Sebab Kak Syarah saya nak dapat syafaat daripada Al-Quran. Tapi mungkin juga ada di antara kita, adik-adik sekalian, Kak Syarah yakin dan percaya, ada yang kat sini hafal Quran sebab apa? Sebab mak ayah dia yang suruh. Bukan dia yang nak. Okay? So benda ni kita tak boleh orang kata menafikan. Sebab Kak Syarah dah banyak sangat program dengan pusat tahfiz. Tak pernah lagi Kak Syarah jumpa mana-mana pusat tahfiz. Kalau Kak Syarah tanya siapa yang hafal sebab mak ayah, mesti ada. Dia takkan tak ada. Mesti ada. Okay, jadi adakah niat itu adalah salah satu niat orang kata yang salah? Jawapannya tidak. Tidak menjadi masalah pun kalau adik-adik hafal Al-Quran kerana mak ayah adik-adik yang suruh. Okay, tapi Kak Syarah tahu bila mana kita buat sesuatu perkara yang bukan kita nak, kita buat semata-mata kerana mak ayah kita suruh ataupun nenek kita nak sangat kita jadi cucu yang hafal Al-Quran, bukan kehendak kita, memang pada peringkat permulaannya kita rasa sangat berat, kita rasa sangat susah. Tetapi adik-adik sekalian, percayalah, pada peringkat permulaan tu kita akan rasa susah, tetapi pada pengakhirannya kita akan merasai orang kata kenikmatan bila mana Allah pilih kita masuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Okey, maka tak jadi masalah pun adik-adik sekalian untuk hafal Al-Quran sebab mak ayah. Sebab apa Kak Syarah kata macam tu? Sebab dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut yang redha Allah ini terletak kepada redha mak ayah kita.
Maka bila mana mak ayah kita redha dengan kehidupan kita, kita buat sesuatu yang menggembirakan mak ayah kita, for sure mak ayah kita akan gembira. Jadi bila mak ayah kita gembira, natijahnya apa? Mak ayah kita redha dengan kehidupan kita. Jadi bila mana mak ayah kita redha dengan kehidupan kita, maka Allah Azza wa Jal pun akan meredai kehidupan kita. Maka tak jadi masalah. Okay? Jadi apa pun niat adik-adik untuk hafal Al-Quran, satu je yang Kak Syarah nak tekankan, tolong jangan letakkan dunia sebagai matlamat utama kita hafal Al-Quran. Sebab apa? Kalaulah kita menjadikan dunia tu sebagai sebab utama kita hafal Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang rugi dunia dan juga akhirat. Sebab apa? Orang hafal Al-Quran ni bukan mudah adik-adik sekalian. Kan kita kena korbankan masa kita, kadang-kadang kena korbankan hobi kita kan. Contoh kalau budak lelaki yang suka main bola contohnya lah kan. Tapi bila hafal Quran tak boleh tiap-tiap hari main bola. Ya, ada ketika kita kena spend banyak masa untuk Quran dan sebagainya. Maka banyak pengorbanan orang yang hafal Quran terpaksa buat. Tapi kalaulah niat dia ni bukan kerana Allah Azza wa Jal, maka dia akan jadi orang yang rugi. Dunia dan juga akhirat. Okay? Itu satu. Dan kenapa Kak Syarah highlightkan berkenaan dengan niat? Perkara yang paling utama. Sebab adik-adik sekalian, bila mana adik-adik rasa nak give up, adik-adik rasa macam penatnya Kak Syarah, susahnya hafal Al-Quran, maka ketika itulah adik-adik sangat perlu ingatkan balik, dulu kenapa aku hafal Quran? Jadi waktu tu kita akan ingat, aku hafal Quran ni sebab nak syurga. Jadi bila kita tengah give up tu, ingat balik syurga, Masya Allah, kita boleh bangkit balik. Okay. Jadi yang pertama adik-adik sekalian, tolong clearkan pada diri kita, ya Allah, aku hafal Quran ni mu ya Allah, kerana-Mu ya Allah. Okay, kalau boleh adik-adik sekalian jadikan amalan tiap-tiap pagi, bila bangun tidur niat, ya Allah hari ni aku hafal Quran, aku mengulang Quran ya Allah, kerana-Mu ya Allah. Sebab adik-adik kena yakin, apa jua perkara yang kita buat, kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan buka seluas jalannya. Maksudnya apa? Allah akan permudahkan jalan untuk kita hafal Al-Quran. Okay, itu perkara yang pertama yang Kak Syarah nak highlight kepada adik sekalian. Tolong jaga niat. Okay, niat ni jangan semata-mata kenapa hafal Quran. Sebab saya nak orang kenal saya sebagai Al-Hafiz. Jangan macam tu adik sekalian. Rugi, orang rugi. Okay, dan Kak Syarah nak sebut juga adik-adik sekalian, adik-adik sebenarnya semua yang berada di hadapan Kak Syarah ni adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa Kak Syarah kata adik-adik sekalian ni orang yang beruntung? Sebab Kak Syarah banyaklah terima DM dan sebagainya. Ada orang kata dengan Kak Syarah, kenapa Allah pilih saya hafal Quran? Sedangkan saya rasa saya tak layak hafal Quran. Kak Syarah, kenapa Allah pilih saya hafal Quran? Sedangkan saya rasa saya tak mampu hafal Quran. Saya lambat daripada kawan-kawan yang lain. Tapi kenapa Allah pilih saya masuk Mahat Tahfiz Qiblah ni? Kak Syarah. Okay? Jadi adik-adik sekalian, dalam kehidupan kita ni kan, dia tak ada istilah kebetulan. Kita orang Islam, kita percaya bahawasanya kehidupan kita ini segala-galanya telah disusun oleh Allah Azza wa Jal. Maka tak ada istilah kebetulan. Maka adik-adik yakin dan percaya, kena percaya bahawasanya Allah pilih adik-adik masuk Mahat Tahfiz Qiblah ni sebab apa? Allah tahu adik-adik mampu hafal Quran 30 juzuk. Allah tahu adik-adik mampu mengulang Quran 30 juzuk. Allah tahu adik-adik mampu untuk beramal dengan apa-apa yang dia hafal. Allah tahu adik-adik ni mampu untuk memahami Al-Quran. Allah tahu adik-adik ni satu hari nanti boleh sampaikan pula pada masyarakat. Sebab apa Kak Syarah kata begitu? Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah aku menguji seseorang hamba itu melainkan tidak akan melebihi daripada kemampuan seseorang tersebut. Maka adik-adik sekalian, kalau sebelum ni adik-adik pernah rasa macam susahlah hafal Quran, kenapa Allah pilih aku hafal Quran? Maka tolong selepas ni jangan keluarkan perkataan-perkataan sebegitu daripada bibir kita. Sebab apa kena ingat? Allah pilih aku ni maksudnya aku mampu hafal Quran, tetapi mungkin salahnya siapa? Bukan Allah salah takdirkan kita. Tetapi yang salahnya adalah kita yang belum buat yang terbaik. Letak salah tu pada diri kita. Bila kita tahu silap kita, baru kita tahu macam mana saya nak ubah diri saya. Okay? Alright, dan Kak Syarah nak sebut juga pada adik sekalian, dalam sebuah hadis, kita ni kan kalau nak cerita pasal tentang kelebihan orang-orang yang hafal Quran ni, subhanallah, sangat-sangat banyak. Kita tak akan cukup, satu hari ni memang tak habis lah nak cerita kelebihan orang-orang yang hafal Al-Quran. Tapi adik-adik sekalian, Kak Syarah nak kongsi satu hadis sahaja
yang mana Nabi SAW menyebut inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya di kalangan manusia ini ada ahli Allah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah ahli Allah ni? Maka Nabi SAW menyebut ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Mereka ini adalah ahli Al-Quran yang mana ada kedudukan istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka adik sekalian, orang yang hafal Quran ni subhanallah disebut sebagai ahli Allah. Okay, contoh mungkin ada dia tak faham Kak Syarah apa ahli Allah ni kan? Apa benda lah ahli Allah, tak pernah dengar pun. Kak Syarah bagi satu contoh yang mudah untuk adik faham. Contoh, kalau adik perempuan dia suka pergi Watson. Okay, kalau adik lelaki mungkin dia suka pergi kedai PS4, PS5 dan sebagainya lah kan. Jadi, bila kita suka untuk pergi sesebuah kedai tersebut, antara perkara yang kita nak adalah kita nak ada membership, ada kad membership. Sebab apa? Bila kita ada kad membership, kita akan dapat banyak manfaat. Contohnya kalau birthday kita, kadang-kadang dia bagi hadiah, kadang-kadang ada promotion, kadang-kadang dapat free gift dan sebagainya. Maka itu kita baru cerita tentang orang yang ada membership, jadi ahli pada sesebuah kedai. Itu baru cerita pasal dunia adik sekalian. Tapi cuba bayangkan, kalaulah kita ada satu kad di sisi Allah Azza wa Jalla, bagaimana Allah menguruskan kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Maka adik sekalian, tolong bersyukur kepada Allah. Kalau sebelum ni kan, adik-adik sepanjang hafal Quran 3 tahun, 4 tahun, tapi adik-adik tak pernah sujud syukur ucap pada Allah, ya Allah, terima kasih pilih saya hafal Al-Quran. Jadi selepas ni kalau adik-adik belum solat fardu Isyak, lepas Isyak sujud syukur ucap apa? Ya Allah, terima kasih sebab pilih saya menjadi orang yang hafal Al-Quran. Sebab apa adik-adik sekalian? Berapa ramai mak ayah yang kat luar sana siang malam doa, ya Allah pilihlah anak aku ni jadi orang yang hafal Quran. Tetapi anak-anak mereka ini belum lagi dipilih. Tetapi kita ni Masya Allah Tabarakallah, Allah dah pilih untuk kita lorongkan diri kita untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Maka adik-adik orang yang beruntung. Dan sebab tu adik-adik sekalian, kalau kita nak cerita pahala ni Masya Allah Tabarakallah. Okay, kejap lagi Kak Syarah cerita. Mungkin ada di antara kita ni yang lambat hafal, susah hafal. Apa motivasi yang patut kita beri pada dia supaya dia teruskan kuatkan semangat. Okay, dan Kak Syarah nak sebut juga pada adik sekalian, sebenarnya bila kita cerita pasal tentang proses menghafal Al-Quran ni, dia satu perkara yang normal tau. Bila mana kita rasa sekejap kita rasa nak give up, kadang-kadang kita rasa sangat-sangat semangat, kadang-kadang kita rasa nak berhenti terus daripada hafal Al-Quran, maka itu adalah perasaan yang valid. Itu perasaan biasa sahaja. Bukan adik-adik seorang sahaja merasai, tetapi setiap orang yang hafal Al-Quran, majority akan merasai perkara yang sama. Okay, kalau adik-adik tanya Kak Syarah, bila Kak Syarah pernah rasa give up untuk hafal Al-Quran? Maka jawapannya adalah Kak Syarah mula-mula rasa nak give up hafal Quran ini adalah ketika mana kali pertama Kak Syarah hafal Quran, muka surat yang pertama. Okay, dahsyat tak dahsyat? Kak Syarah ingat lagi waktu Kak Syarah hafal muka surat 1, 2, 3 hari yang pertama, Kak Syarah dapat grade B tau. Orang lain semua dapat grade A. Jadi awak bayangkan Kak Syarah ni dah belajar dekat Negeri Sembilan, jauh lah 3 jam daripada rumah. Yang kita berpisah dengan mak ayah kita first time, tiba-tiba dapat pula grade B seorang pula tu. Orang lain semua dapat grade A. Apa perasaan waktu tu? Sedih tak tahu nak cakap lah. Yang petang tu Kak Syarah telefon mak Kak Syarah kata, Umi nak berhentilah hafal Quran. Orang lain semua dapat A, kakak dapat B. Yang kakak rasa kakak tak mampulah hafal Quran. Tu hari pertama tu nak minta balik dah adik sekalian. Tetapi mak kita ni pujuk, alhamdulillah khatam juga Quran. Tetapi nak ke khatam tu pun berapa kali sebenarnya nak berhenti daripada hafal Al-Quran. Maka orang hafal Quran ni dia mesti kena kuat. Kenapa dia kena kuat? Sebab adik-adik sekalian, syaitan ni kan dia Masya Allah, dia sangat-sangat bijak. Bijak daripada kita juga kadang-kadang tu kan. Sebab apa? Syaitan ni dia tahu. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha
La aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka Allah akan berikan kepadanya satu pahala yang dilipat gandakan kepada 10 kebaikan. Dan Nabi SAW tidak menyebutkan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi syaitan ni dia tahu kita ni kan, kalau kita baca Quran, Masya Allah, kita akan dapat sangat banyak pahala. Sebab apa? Orang hafal Quran, kalau dia nak hafal satu ayat, dia bukan ulang satu kali. Dia bukan ulang 2 kali. Kadang-kadang paling sikit yang Kak Syarah perasan mungkin 5 kali. Itu paling sikit untuk dia ingat satu ayat Al-Quran. Cuba bayangkan berapa banyak dah pahala yang kita dapat hanya dengan pengulangan satu ayat. Jadi syaitan ni dia jealous dengan orang-orang hafal Quran ni. Dia tak nak orang-orang hafal Quran ni banyak pahala. Maka disebabkan itu adik sekalian, kebanyakan orang yang hafal Quran ni dia cepat rasa nak give up. Dia rasa cepat bosan dengan Al-Quran tu sendiri. Sebab apa? Syaitan ni tak nak dia dapat banyak pahala disebabkan dengan Al-Quran. Maka orang-orang hafal Quran ni dia mesti kuat. Tapi adik-adik sekalian jangan pula lepas ni rasa malas kan. Ni kita pun salahkan syaitan lah ni. Sebab itulah saya malas ni. Jangan macam tu pula. Okay. So kita kena kuat semangat. Alright. Okay, itu perkara yang pertama lah yang Kak Syarah nak highlightkan adalah berkenaan dengan niat, dan Kak Syarah nak adik-adik tolong rasa bersyukur. Sebab apa? Menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua yang Kak Syarah nak sebut pada adik-adik sekalian, bila kita berbicara tentang Al-Hafiz ataupun Al-Habis, maka kita nak jadi seorang Al-Hafiz. Apa maksud Al-Hafiz? Maksudnya dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia khatam Al-Quran. Dalam keadaan dia bukan semata-mata habis, tetapi dia boleh ingat Al-Quran, dan akhlak dia juga mencerminkan dia sebagai seorang penghafal Al-Quran. Maka dekat sini bila Kak Ashraf tanya Aisyah tadi juzuk yang keempat. Adik Ashraf juzuk berapa Adik Ashraf? Boleh kat mic tak? Adik Ashraf boleh kat mic? Ya, saya. Adik Ashraf juzuk berapa sekarang? Dah habis. Dah habis. Ashraf juzuk tingkatan berapa? Tingkatan 4. Tingkatan 4. Okey. Barakallahu fiik. Terima kasih Ashraf. Sama. Alright. Okey, adik Ashraf dah habis dah tingkatan 4. Okey. Jadi, okey. Kak Syarah nak pesan kepada adik-adik yang dah habis dan juga adik-adik yang akan habis. Okey. Yang pertama Kak Syarah nak fokuskan kepada adik-adik yang dalam proses untuk menghabiskan hafalan. Okey. Kak Syarah tahu bila hafal Al-Quran di rumah, Masya Allah tabarakallah, cabarannya tak terucap. Ada orang kata telefon bimbit lah, ada orang kata media sosial, game, anime, apa lagi cabaran adik-beradik, mak ayah, suasana tak ada kat rumah dan sebagainya. Ala kulli hal adik-adik sekalian, semua cabaran yang Kak Syarah sebutkan tadi adik-adik sekalian, tolong jangan selama-lamanya menjadikan perkara-perkara tersebut sebagai penghalang untuk kita dekat dengan Al-Quran, untuk kita istiqamah dengan Al-Quran. Sebab apa Kak Syarah kata macam tu? Kita hidup dalam musim PKP ni, musim COVID, dalam keadaan kita kena tasmid atas talian secara online. Kita dah hidup macam tu lebih kurang, kalau Kak Syarah lah, Kak Syarah orang Selangor, kami lebih kurang 2 tahun lah belajar secara atas talian. Jadi persoalannya adalah, adakah selama tu kan, selama 2 tahun tu kita nak salahkan persekitaran, kita nak salahkan telefon, kita nak salahkan anime, kita nak salahkan game disebabkan kita tak istiqamah dengan Al-Quran. Sebab apa? Sedangkan perkara-perkara tersebut semuanya tak hidup. Siapa yang hidup? Kita yang hidup. Apa maksud Kak Syarah? Contoh, adik-adik kata Kak Syarah susahlah kat rumah nak istiqamah kan, mengulang, menghafal. Sebab apa? Ada telefon. Kalau kat sekolah mana boleh bawa telefon? Contoh. Okay. Tapi Kak Syarah nak tanya adik-adik sekalian, telefon tu kan, dia boleh ke tengah-tengah kita rehat kan, tiba-tiba dia pun jalan kaki datang dekat kita, dia kata ambil lah saya, buka lah media sosial ni. Ada ke? Tak ada. Siapa yang ambil telefon? Kita, tangan kita. Maka siapa yang salah? Salah kita. Jangan salahkan suasana. Kak Syarah kat rumah tak ada suasana. Yes. Kak Syarah kata memang Kak Syarah tak menafikan bahawasanya suasana ni sangat-sangat memainkan peranan. Okey. Tetapi sampai bila adik-adik sekalian kita nak mengharapkan suasana yang membentuk kita? Kenapa bukan kita yang membentuk suasana seperti mana yang kita nak? Okey. So anggaplah cabaran yang terpaksa kita harungi ni sebagai orang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
sebagai satu sebab untuk Allah menggandakan pahala kita. Sebab apa? Cabarannya hebat. Kan? Kalau dekat sekolah lain cabarannya, tapi bila dekat rumah ni bagi Kak Syarah cabarannya 2 kali ganda. Jadi kita mengharapkan bila kita bermujahadah, kita kuat lawan cabaran dekat rumah, Allah melipat gandakan. Sebab apa? Disebabkan kesusahan kita untuk istiqamah dengan Al-Quran, tetapi kita bermujahadah juga. Okay? Jadi Kak Syarah nak cerita sikit lah tentang dunia realiti. Maksudnya bila kita hafal Quran di rumah ni, macam mana perkara yang patut adik-adik buat supaya nanti tidaklah berlaku penyesalan. Apa maksud Kak Syarah penyesalan? Dulu kan, waktu Kak Syarah hafal Quran, Kak Syarah tak ingat lah, mungkin tingkatan 2 macam tu kan. Kak Syarah balik rumah. Balik rumah ni sebab ada cuti sekolah lah. Jadi kita faham bila cuti sekolah ni sepatutnya dekat rumah ni lagi rajin lah nak hafal Quran. Sebab apa? Kita cuti dan kita ada banyak masa lapang. Jadi Kak Syarah waktu tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasalah waktu tu tingkatan 2 kan. Budak-budak lagi lah macam adik sekalian kan. Jadi bila balik rumah tu tiap-tiap hari lah mak Kak Syarah akan sebut, dah hafal Quran ke belum? Dah mengulang Quran ke belum? Apa jawapan Kak Syarah? Kejap lagi lah Umi. Kejap lagi lah. Kejap lagi, kejap lagi. Tanpa Kak Syarah sedar, rupa-rupanya Kak Syarah cuti waktu tu lebih kurang seminggu tau, cuti sekolah. Punyalah kata sekejap kan. Akhirnya Kak Syarah dah perasan, hari ni dah kena balik asrama. Jadi bila nak balik asrama, kita tak hafal apa-apa dekat rumah ni. Bila balik sekolah, buat apa? Menangis. Menangis sebab apa? Tanya kawan-kawan, korang hafal berapa? Seorang hafal 5. Korang hafal berapa? Seorang hafal 10. Kita ni hafal berapa? Kita hafal 0 muka surat. Bila tanya kawan-kawan, mengulang banyak mana? Orang ni juzuk ni yang mengulang, juzuk ni. Kita yang tak mengulang apa-apa ni rasa apa? Ya Allah, malu. Waktu tu menangis. Sebab apa? Ya Allah menyesal, ya Allah kalau seminggu tu aku hafal mesti aku dapat banyak dah ya Allah. Kalau seminggu tu aku mengulang mesti aku dah ingat dah juzuk ni ya Allah. Waktu tu penyesalan, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi Kak Syarah tak nak adik-adik mengalami perkara yang sama yang pernah Kak Syarah alami beberapa tahun yang lalu. Benda ni boleh alami. Kalau lepas ni adik-adik boleh masuk sekolah, mungkin waktu tu adik akan rasa, kawan aku ni dah laju dah hafal Quran, tapi aku kenapa baru kat sini? Okay? Jadi adik-adik sekalian, perkara yang pertama yang Kak Syarah nak sebutkan kepada adik sekalian, adik-adik, perkara yang pertama perlu ada target. Dalam hidup kita ni mesti ada target, bukan semata-mata pada hafal Quran. Tetapi apa jua perkara yang kita nak dalam hidup kita mesti ada perancangan. Maksudnya apa? Contoh, tingkatan 5 habis belajar, nak sambung universiti. Kat mana pula? Kat Mesir ke? Kat dalam Malaysia ke? Kat Jordan? Adik-adik fikir dah. Lepas tu nak buat apa? Nak kerja. Nak kerja apa pula? Adik-adik akan plan tentang kehidupan adik-adik sekalian. Begitu juga dengan Al-Quran. Sebab bila ada target, barulah kita ada usaha untuk dapatkan apa yang kita targetkan. Tapi kalau hidup kita ni hanya ikut just go with the flow, kita ikut je ke mana angin tu terbang, kita ikut ke kanan. Kalau dia bawa kita ke kiri, kita bawa ke kiri. Sebab tu kita menjadi orang yang orang kata kehidupan dia biasa-biasa saja. Kita tak nak jadi orang yang biasa-biasa dalam bidang Quran, tapi kita nak jadi orang yang hebat. Sebab apa? Al-Quran tu hebat. Jadi kita tak nak jadi orang-orang yang biasa. Jadi adik-adik mesti ada perancangan dengan Al-Quran. Kalau adik-adik yang belum hafal, belum habis Quran, target, sekarang ni saya baru juzuk sekian. Saya nak khatam contoh tingkatan 5. So ada berapa lagi juzuk saya kena cover? Contoh ada lagi 15 juzuk. So dalam 15 juzuk tu 1 tahun saya kena hafal berapa pula? Adik-adik mesti kena plan sedetail perkara tersebut. Dan adik-adik kena nampak, sekian adik-adik target. So 1 hari kena hafal berapa? Itu satu, mesti ada kena target. Dan untuk adik-adik yang dah khatam Al-Quran pun sama juga, mesti kena ada target. Kak Syarah tahu, Kak Syarah yakin dan percaya, ada di antara kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dah khatam tetapi dia tak ingat apa yang dihafal. Itu realiti. Kebanyakan orang yang hafal Quran mengalami perkara yang sama. So kita tak adalah orang kata, malulah Kak Syarah tak ingat Quran. Yes, kita memang kena malu. Tapi kita cerita tentang realiti, perkara ini berlaku. Pesan Kak Syarah pada adik-adik sekalian, tolong. Paling kurang kan, sebelum awak nak keluar daripada Ma'had Tahfiz Qiblah, paling kurang awak mesti kena ingat paling kurang 15 juzuk Al-Quran. Dan pastikan 15 juzuk yang berbaki itu bukanlah awak tak ingat langsung, tetapi awak sama-sama sahaja. Kenapa Kak Syarah kata macam tu? Berapa ramai
orang-orang yang dulu subhanallah duduk kat pusat tahfiz boleh habiskan 30 juzuk Al-Quran, tapi bila dia keluar daripada pusat tahfiz dalam keadaan dia tak ingat Al-Quran, bila masuk universiti jumpa dengan macam-macam orang, ada tugasan macam-macam, akhirnya sampai hari ni dia tak ingat Al-Quran. Sebab apa? Nanti satu masa nanti adik-adik akan mula merindui. Dulu ustaz-ustazah selalu ingat kat kita. Rotan kita sampai kita bosan lah dengar ustazah duk pesan kan. Tapi satu masa nanti adik-adik akan mula merindui. Di manalah ustazah tak ingatkan aku dah nak mengulang Quran. Sebab apa? Kita dah berada pada dunia yang lain. Sebab tu Kak Syarah kata adik-adik, tolong manfaatkan masa sebaik-baiknya waktu sekarang ni. Okay? Sebab peluang ni bukan datang selalu. Berapa ramai orang yang dah masuk universiti, dah bekerja, mula rasa, ya Allah, kalaulah dulu aku boleh manfaatkan masa berada dekat pusat tahfiz, mesti aku jadi orang yang sebegini. Okay? Jadi adik-adik sekalian, Kak Syarah tak nak adik-adik mengalami orang kata penyesalan sebagaimana orang-orang yang sedang merasai perkara tersebut. Jadi tolong manfaatkan masa sebaik-baiknya dalam suasana Al-Quran itu sendiri. Okay, jadi yang pertama tadi Kak Syarah sebut tentang target. Okay, jadi tolong susun. Jangan jadi orang yang rajin buat target saja kan. Susun ni, tapi Masya Allah dia tak buat pun. Punyalah tampal kat bilik dia cantik-cantik kan, tapi dia tak buat. Tak boleh lah macam tu. Okay, itu satu. Okay, yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang perkara yang paling susah bila mana kita dah buat tu, kita dah merancang, kita kena buat apa, mestilah kita kena istiqamah dengan apa yang kita rancang. Okay, maka Kak Syarah nak kongsikan beberapa perkara lah supaya kita boleh istiqamah dengan Al-Quran ni kan. Yang pertama tadi, for sure lah kita kena plan supaya kita tahu apa benda yang kita nak buat. Tu yang pertama. Yang kedua, adik sekalian, doa pada Allah. Doa minta pada Allah apa? Ya Allah, kurniakanlah aku ni kekuatan untuk istiqamah dengan Al-Quran. Berikanlah aku ni semangat selalu untuk mengulang Quran. Kena minta pada Allah Azza wa Jalla. Okay, itu satulah, berdoa. Yang kedua, bermula dengan perkara yang kecil. Okey, contoh. Yang ni Kak Syarah bagi contoh kepada orang-orang yang nak mengulang Al-Quran. Okey. Bila kita nak mengulang Al-Quran, kita akan ada tiga pecahan tau. Yang ni tips jugalah untuk orang-orang yang nak mengulang Quran. Dia akan ada 3 pecahan. Yang pertama adalah juzuk-juzuk yang kita sangat-sangat masyri. Orang tanya kat mana pun insya-Allah boleh jawab. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua adalah juzuk yang kita tak berapa ingat. Contoh 10 muka surat ingat, 10 muka surat tak ingat. Tu juzuk yang setengah-setengah kita ingat, setengah-setengah kita tak ingat. Okay. Dan yang ketiga adalah juzuk yang langsung kita tak ingat. Mesti ada kan. Dia akan ada 3 pecahan. Jadi adik-adik sekalian, penyakit orang hafal Quran ni apa? Dia suka mengulang juzuk yang dia ingat sahaja. Kan? Dia duk mengulang juzuk 1 sampai ke sudah. Duk mengulang juzuk 30 sampai ke sudah. Okay. Adik-adik sekalian, yang Kak Syarah nak ingatkan juga pada diri Kak Syarah. Kak Syarah ingat lagi pesan Ustaz Kak Syarah kan. Dia kata apa? Syarah Quran ni kan, Ustaz bagi satu analogi. Ustaz kata, cuba kamu bayangkan kamu ada anak 6 orang. Okay. Kamu ada anak 6 orang. Kemudian 3 orang ni subhanallah kamu sayang dengan dia. Kamu bagi makan, kamu tanya khabar dia. Memang kamu baiklah dengan dia. Tapi dengan 3 orang lagi kamu buat tak tahu. Jadi Ustaz tanya apa perasaan kamu? Jadi Kak Syarah kata Kak Syarah akan kecil hati. Kak Syarah akan sedih. Maka Kak Syarah kata apa? Begitu juga dengan Al-Quran. Okay? Maka kita mesti berlaku adil dengan 30 juzuk Al-Quran. Quran bukan hanya ada juzuk 1. Quran juga bukan hanya ada juzuk 30. Kena ingat tu. Okay? Right? Jadi adik-adik sekalian, okay, bila adik-adik nak mengulang lah, ini untuk yang dah khatam, bahagikan kepada 3 pecahan, kemudian pastikan ketiga-tiga ni kalau boleh berjalan seiring. Maksudnya setiap hari kita buat, ada yang kita mengulang juzuk yang kita betul ingat, ada juzuk yang kita mengulang yang tak berapa ingat, dan ada juzuk yang kita mengulang yang langsung tak ingat. Tapi kalau tak boleh nak buat 3-3 ni, mulakan dengan 2 dulu, juzuk yang betul-betul ingat dengan juzuk yang tak berapa ingat. Jadi bila nak susun tu ikutlah kepada kemampuan kita. Alright, sikit is okay. Tetapi yang penting istiqamah. Sebab apa? Itulah amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ikut semangat, itu yang menyebabkan kita hari ni mengulang subhanallah 3 juzuk. Tapi esok Masya Allah 1 muka surat je kan. Nampak ketara perbezaannya begitu.
Okay, alright, itu satu. Kemudian bila sebut tentang istiqamah dan adik sekalian, perkara yang patut ada pada diri kita adalah kita kena paksa diri kita. Soalan famous yang biasa Kak Syara terima, dia kata apa? Kak Syara, susahlah hafal Quran dekat rumah, tak ada mood, tak ada semangat, tak ada suasana. Okay, adik-adik sekalian, Kak Syara nak pesan, kita dengan Quran kalau nak tunggu ada mood, nak tunggu ada semangat, memang tak akan datang. Sebab apa? Syaitan ni dia tak akan izinkan kita ni baca Quran banyak-banyak. Sebab tu memang mood tu tak akan datang. Maka nak buat apa Kak Syara? Kena paksa diri. Awak dengarlah ceramah 10 ceramah ke 100 ceramah ke. Awak dengar ceramah daripada ustaz-ustaz yang hebat pun, Ustaz Adi Hidayat dan sebagainya. Tapi kalau awak tak nak paksa diri awak, maka semua itu akan menjadi perkara yang sia-sia. Maka tolong paksa diri. Okay. Kalau awak selalu paksa diri awak, setiap hari awak baca Quran, awak tak tinggal, percayalah satu hari nanti, bila mana satu hari tu awak tak baca Quran, awak akan boleh rasa gelisah. Ada benda lah yang aku tak buat ni. Rupa-rupanya aku tak baca Quran lagi. Aku belum mengulang Quran lagi. Okay. Adik-adik ingat tak dulu kan waktu kita kecil-kecil kan? Kita solat sebab kita nak solat kan sebab mak ayah kita suruh kita solat? Kita solat sebab mak ayah kita suruh kan? Kalau mak ayah kita tak suruh, tak adanya kita nak solat. Betul tak? Tu pun waktu kecil kalau solat tu Masya Allah, lajunya Masya Allah. Kalau F1 duduk sebelah kita, F1 pun kalah dengan kita. Punyalah kan, cepat. Mak kita baru nampak kita ambil wuduk. Bila mak kita buka je pintu, kita dah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak ceritanya punya laju lah kita solat waktu kecil. Tetapi hari ni bila adik-adik sekalian berumur 15 tahun, 16 tahun, mak ayah tak perlu lagi nak suruh adik-adik untuk solat. Sebab apa? Adik-adik tahu, ni dah azan dah, kena solat. Okay, tambah pula adik-adik buat solat sunat pula. Apa? Sebab apa? Sebab dah rasa seronok dengan solat. Jadi begitu juga dengan Al-Quran. Dia ambil masa. Kadang-kadang 5 tahun, 10 tahun baru kita bertemu dengan kenikmatan bersama dengan Al-Quran. Maka setiap perjalanan itu, bila mana adik-adik jatuh, bangun balik. Jatuh lagi Kak Syara, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Sebab itulah fitrah ataupun orang kata perjalanan yang biasa bagi seorang penghafal Al-Quran. Okay? Kita memang akan ada jatuh dan kita ada ketika kita bangun. Okay? Itu satu, untuk istiqamah maksa diri. Dan yang terakhir yang Kak Syara nak sebut, dalam proses kita nak istiqamah, dalam berbuat murajaah untuk menghafal Al-Quran adalah mesti kita meninggalkan maksiat. Ini perkara paling utama. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu benar-benar terhalang daripada rezeki kerana dosa yang dilakukan. Rezeki ni apa dik? Dapat baca Quran tu rezeki. Dapat mengulang Quran itu rezeki. Dapat ingat Quran tu rezeki. Maka Nabi SAW menyebut dosa ini menjadi sebab penghalang kepada mungkin kita susah hafal Quran. Mungkin susah kita ingat Quran. Tapi Kak Syara tak kata orang yang lambat hafal Quran ni sebab banyak dosa. Tak. Tetapi ini di antara mungkin menjadi salah satu sebab kenapa seseorang itu agak lambat. Tapi ada orang, dia subhanallah sangat rajin tetapi Allah belum beri pada dia. Kena faham tu. Nanti awak duk cakap, kawan saya ni lambat hafal sebab banyak dosa lah. Jangan macam tu. Tak. Tetapi ini orang kata kaedah untuk kita berjaga-jaga. Okay, tolong adik-adik sekalian protect diri kita ni daripada segala jenis maksiat. Ya, kita manusia biasa yang tak pernah lari daripada dosa, tetapi peranan kita adalah kita mesti berusaha sehabis baik untuk meninggalkan segala perkara maksiat. Okay, lagilah adik-adik ni semua sekolah ni campur lelaki perempuan. Lagilah Masya Allah ujiannya. Lagi-lagi dalam bab cintan-cintut. Okay. Kak Syara nak pesan adik-adik sekalian tolong jangan bercinta lagi. Awak lambat lagi nak kahwin. Okay. Fokus dulu dengan Al-Quran. Fokus dulu dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fokus dulu dengan akademik awak sekarang. Okay. Sampai masanya nanti barulah awak fikir perkara-perkara yang lain. Tolong. Sebab apa? Kalau adik-adik bercinta sekarang sebenarnya adik-adik sedang buang masa. Okay, tolong. Masa ni singkat sangat adik-adik sekalian. Jadi tolong jangan buang masa. Yang mana kita ada satu kisah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang berlaku pada Imam Syafi'i. Yang mana tatkala Imam Syafi'i ni mengadu kepada Imam Waqi', guru dia.
Imam Syafi'i kata kenapalah sejak kebelakangan ni aku merasai ingatan aku ni semakin cepat lupa. Maka ketika itu Imam Waqi' fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' pesan kepada Imam Asy-Syafi'i untuk apa? Tinggalkan maksiat. Maka waktu tu Imam Syafi'i duduk fikir apa benda lah maksiat yang aku buat ni Rupa-rupanya apa? Imam Asy-Syafi'i tertengok. Bukan saja-saja tengok ya adik-adik sekalian, tertengok aurat seorang wanita. Cuba bayangkan kita hari ni macam mana. Kita tengok TV ada perempuan yang tak tutup aurat. Kan macam-macam lah. Jadi adik-adik sekalian tolong protect diri daripada segala jenis maksiat. Sebab Kak Syara ni kan, sebab Kak Syara memang ramai lah kalau follower Kak Syara ni memang majoriti hafal Quran. Jadi Kak Syara ni terima macam-macam orang kata luahan perasaan lah. Ada orang kata Kak Syara saya ni hafal Quran tapi saya suka tengok video lucah. Benda tu berlaku. Kak Syara baca sendiri DM orang yang bercerita pengalaman mereka dan sebagainya kan. Jadi Kak Syara sangat mengharap adik-adik tolong jangan buat perkara-perkara yang tak mendatangkan keredaan Allah pada kita. Mungkin adik-adik akan cakap, Kak Syara, ni soalan famous Sebelum awak tanya Kak Syara jawab dulu. Ada orang tanya Kak Syara, kawan saya ni kan dia couple. Kan? Tapi kenapa di Quran dia laju sangat Kak Syara? Dia ingat Quran tak tahu Kak Syara? Saya ni tak couple pun tapi saya lambat je hafal Quran. Ada orang cakap macam tu. Jawapannya adik-adik sekalian, dalam hidup ni dia ada satu istilah yang dipanggil sebagai istidraj. Istidraj ni apa adalah orang yang Allah beri nikmat tapi sebenarnya dia menjauhkan diri dia daripada Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang macam ni jangan jealous dengan dia. Tapi awak sepatutnya kena kesian dekat dia. Kesian dia. Sebab apa dia buat maksiat tapi hakikatnya Allah terus beri nikmat pada dia yang membuatkan dia rasa tak apalah aku buat maksiat pun aku dapat juga ingat Quran. Dia mula rasa macam tu. Yang menjadi asbab dia semakin jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Okey? Jadi adik-adik sekalian tolong tinggalkan maksiat. Tangan, mata, telinga. Kalau Kak Syar cerita satu-satulah. Kalau telinga ni kan, kalau awak minta nasihat daripada kebanyakan ustaz-ustaz yang hebat ni, mereka akan kata apa? Mereka akan kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang hafal Quran ni memang tak boleh dengar lagu. Okay. Tapi Kak Syara tak katalah haram terus. Tetapi kalau boleh adik-adik sekalian tolong kurang-kurangkan mendengar lagu. Lagi-lagi bab-bab K-pop tu lah. Kak Syara ni soalan yang famous tau bab-bab K-pop ni adik-adik. Tahfiz ni Kak Syara perasan ramai yang minat K-pop. Tolonglah berpada-pada. Sebab Kak Syara perasan kalau orang tu minat K-pop, subhanallah, minat dia lain macam. Apa benda je orang tu jual semua dia beli. Sampai dengan Kak Syara pernah pergi satu program tu. Kak Syara buka Quran seorang budak ni. Ya Allah, dalam dia punya Quran tu ada gambar penyanyi K-pop. Jadi Kak Syara tanya dia, awak nak hafal Quran ke awak nak tengok muka K-pop ni sebenarnya? Dan majoriti yang Kak Syara tengok orang-orang yang minat K-pop ni dia lambat sikit dalam bidang Quran. Majoriti Kak Syara tengok macam tu. Jadi adik sekalian tolong. Tolonglah. Tolong orang kata berpada-padalah dalam hiburan dunia ni. Sebab apa dia akan serba sedikit akan menjejaskan orang kata hafazan adik-adik sekalian. Kak Syara tak katalah orang hafal Quran ni tak boleh tengok TV, tak boleh dengar lagu. No. Tetapi adik-adik mesti tahu limitnya. Apa-apa pun Quran mesti menjadi yang pertama. Okay. Alright. Itu perkara yang pertama lah yang Kak Syara sebut adalah tentukan target. Okay. Dan Kak Syara nak sebut juga bila mana adik-adik hafal Quran dekat rumah, okay, masa kita sangat-sangat terhad. Jadi sangat-sangat penting untuk adik-adik kenal pasti bilakah waktu yang terbaik untuk adik-adik hafal Quran ataupun mengulang Al-Quran. Ini penting. Sebab apa? Setiap orang sebenarnya dia ada waktu yang berbeza. Yang terbaik untuk dia. Ada orang sebelum subuh, ada orang selepas subuh, ada orang selepas asar, ada orang sebelum subuh. Jadi adik-adik mesti kena kenal pasti bila waktu yang paling adik-adik mudah hafal Quran. Dan waktu itulah adik-adik kena khususkan masa dengan Quran. Jangan hafal Quran waktu yang adik-adik rasa susah nak ingat. Sebab apa? Nanti adik-adik akan rasa cepat nak give up. Sebab apa? Hafal ulang, tak ingat-ingat. Last sekali give up. Okay? Jadi tolong kenal pasti bilakah waktu yang paling mudah untuk adik-adik ingat Al-Quran. Okay. Macam mana nak tahu Kak Syara? Kena try and error. Maksudnya apa? Contoh hari ni hafal sebelum subuh. Esok try hafal selepas subuh. Jadi adik-adik tengok bilakah waktu yang paling singkat
untuk adik-adik ingat Al-Quran. Alright? Okay, so kena tahu bilakah waktu yang terbaik. Okay, dan Kak Syarah nak cerita juga dengan adik sekalian tentang peranan-peranan orang yang hafal Quran. Dia mesti buat macam ni, baru dia boleh jadi Al-Hafiz, bukan Al-Habis. Yang pertama, peranan orang yang hafal Quran ini adik sekalian. Yang pertama, dia mesti ada bacaan yang baik. Baik ni maksudnya apa? Bukan kena pandai tarannum. Tetapi mesti bacaan dia bertajwid. Menjadi keaiban bagi orang yang hafal Al-Quran. Bila mana dia hafal Al-Quran, tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila orang dengar bacaan Al-Quran dia, orang pun tak tahu, oh dia ni hafal Quran ke? Nak ceritanya punya teruklah bacaan dia. Okay? Tolong dek, tolong baca Quran dengan bertajwid. Itu satu. Yang kedua, bila dah ada tak bacaan yang baik, baru boleh kita hafal Quran. Hafal Quran pula adik-adik sekalian, tolong jangan hafal tu Masya Allah punyalah laju. Ni kebanyakan orang hafal Quran ni Masya Allah. Kak Syarah pernah tulis posting tentang hafal Quran laju-laju ni kan, memang mendapat orang kata sambutan yang menggalakkan lah. Subhanallah. Yang ramai orang setuju, ramai orang hafal Quran ni kalau dia hafal Masya Allah laju. Tolong adik-adik sekalian, ni kalau adik-adik tanya Kak Syarah kan, macam mana nak ingat Quran? Nak ingat Quran ni sebenarnya dia bermula daripada proses tasmid Quran lagi. Yang pertama, bila nak hafal Quran, pastikan kepala awak boleh bayangkan apa yang awak baca. Jangan sampai bila awak baca kan, awak tasmid dengan guru awak, kepala awak pun pening. Apa benda yang aku baca ni sebenarnya? Telinga awak pun tak dapat pick up setiap perkataan yang awak sebut. Tu maksudnya awak baca dengan laju. Itu satu. Yang kedua, bila nak taswir dengan ustaz, pastikan kita menghantar bacaan yang paling terbaik. Kalau boleh tak ada kesalahan langsung. Kalau waktu tasmid banyak silap yang adik-adik buat, bila nak mengulang adik sekalian susah. Sebab apa? Kita dah terbiasa buat silap. Okay. Jadi tolong jaga kualiti waktu hafal Al-Quran lagi. Okay. Dan pastikan adik-adik sekalian bila hafal Al-Quran, tolong jaga adab dengan guru, jaga adab dengan Al-Quran. Ni penting. Untuk apa Kak Syarah? Untuk dapat keberkatan. Berkat ni adik-adik perkara yang mahal. Okay. Contoh, Kak Syarah bagi satu contoh yang mudah untuk adik-adik faham. Ada orang, dua orang lelaki ni dia kerja dekat KL. Seorang ni dia gaji RM10,000. Orang kedua gaji dia berapa? RM5,000. Dan kedua-dua orang ni ada anak berapa orang? 3 orang. Orang yang gaji RM5,000 ni adik sekalian, walaupun gaji dia hanya RM5,000, tetapi setiap bulan dia boleh bersedekah. Dia boleh bagi pula pada orang. Tapi orang yang kedua gaji RM10,000 dengan anak 3 orang juga, tapi duit dia tak cukup untuk bagi pada orang lain. Tak cukup untuk bagi sedekah. Sebab apa? Tak ada berkat. Berkat ni mahal ni. Tak boleh nak beli dengan duit. Berkat ni lah juga mungkin menjadi sebab bila adik-adik keluar daripada hafal Quran, sekolah pusat tahfiz ni, adik-adik ada kekuatan istiqamah dengan Quran. Mungkin sebab keberkatan. Okay. Jadi tolong jangan menipu. Okay. Dan ni Kak Syarah nak pesan. Sebab Kak Syarah tahu hari ni kita hafal Quran di atas talian. Ada orang cerdik macam-macam lah kaedah dia buat. Buka kamera dekat sini, rupa-rupanya sebalik kamera ada Quran. Macam-macam cara lah. Kak Syarah tak nak bagi tahu lah, nanti ada adik guna pula. Okay. Cumanya Kak Syarah kata tolong jangan menipu. Sebenarnya ustaz-ustazah ni tahu kalau awak menipu. Tak payah nak tipu lah. Dia tahu. Tapi kadang-kadang dia malas nak bagi tahu. Seriously, dia akan tahu awak menipu sebenarnya. Okay. Jadi tolong jangan menipu. Sebab hakikatnya awak bukan menipu siapa-siapa. Awak menipu diri awak sendiri. Awak juga yang rugi. Ustaz-ustazah takkan rugi apa-apa. Biar kita hafal lambat tapi kita jujur dengan guru kita. Okay. Jangan jadi orang yang laju hafal tapi rupa-rupanya dia menipu. Dia menipu diri dia sendiri. Ini orang-orang yang rugi. Jadi tolong adik sekalian, tolong amanah dengan diri sendiri. Dan tolong jaga adab dengan guru. Ini perkara yang paling penting. Okay. Selagi mana guru kita minta kita buat sesuatu yang tidak melanggar syariat, maka adik-adik wajib ikut. Kena ikut. Okay. Janganlah kelas ustaz kata 8.40, pukul 9.40 baru awak masuk. Ustaz-ustazah pula tunggu mana anak murid aku ni. Okay. Tolong jaga adab dengan guru. Jangan sampai guru-guru kita ni kecil hati dengan kita. Bila guru-guru kita ada kecil hati dengan kita, something wrong akan berlaku dalam hidup kita. Tak seronok. Perjalanan kita hafal Quran tu ada je benda-benda yang tak kena. Okay.
Tolong. Alright. And then lepas hafal Quran, barulah kita pergi pada mengulang Al-Quran. Ini perkara yang paling mencabar lah bagi orang hafal Quran. Okay. Jadi bila nak mengulang ni dia banyak kaedah lah. Macam Kak Syarah sebutkan tadi, bahagikan kepada 3 pecahan. Okay. Mengulang ni memang cabaran dik. Tolonglah adik-adik sekalian, jangan ada niat, tak apalah sekarang tak nak mengulang lah. Aku nak cepat-cepat khatam dululah baru nak mengulang. Jangan macam tu. Sebab kebanyakannya orang yang buat macam tu memang dia tak mengulang dah. Sebab apa? Bila habis je 30 juzuk, 30 juzuk tu juga hilang. Sebab tu kan adik-adik sekalian, adik-adik mesti pernah dengar kan? Nabi SAW umpamakan Quran ni, hafazan Quran ni seperti unta yang ditambat. Yang mana kalaulah unta tu kan, kalau dia terlepas daripada ikatan yang kita ikat dia tu, dia hilang tu kita tak jumpa dah, susah nak cari. Begitu juga dengan Quran. Sebab tu orang kata Quran ni sehari kita tinggalkan dia, 10 hari dia tinggalkan kita. 10 hari kita tinggalkan dia, 100 hari dia tinggalkan kita. Maka jangan pernah berani-rani untuk meninggalkan Al-Quran. Okay? Jangan pernah berani untuk meninggalkan Quran. Sebab Quran tu memang akan tinggalkan kita. Okay? Alright, tu satu. Kemudian lepas dah mengulang buat apa Kak Syarah? Kemudian adik-adik mesti kena pergi pada proses cuba untuk faham Al-Quran supaya apa? Bila kita faham Al-Quran, kita boleh beramal dengan apa yang kita faham. Kita tak nak menjadi seorang penghafal Al-Quran yang menjadi fitnah kepada orang yang hafal Al-Quran. Hafal Quran tapi kenapa dia buat macam ni? Hafal Quran kenapa dia buat macam ni? Jadi kita tak nak jadi golongan yang sebegini. Wal'iyadzubillah. Yang perkara yang terakhir adalah kita nak sampaikan pada masyarakat. Kalau adik-adik tak boleh nak sampai kepada masyarakat, at least sampaikan pada adik-beradik kita, anak-anak kita nanti. Kan? Sebab apa? Nabi SAW menyebut, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka orang yang hafal Quran, walaupun dia nak jadi seorang doktor, dia nak jadi seorang engineer, dia nak jadi seorang pensyarah, dia mesti kena ada niat satu hari nanti aku nak mengajar pada orang. Tak kisahlah anak kita ke, makcik kita ke, mesti ada niat untuk mengajarkan pada orang. Walaupun hanya alif sampai huruf ya. Sebab apa? Nabi SAW menyebut khairukum, sebaik-baik di kalangan kamu. Bukan calang-calang orang. Maka rugi orang yang meninggalkan seruan Nabi SAW dalam hadis. Okay, right. Itu satu yang peranan tu adik-adik kena tahu. Okay, baca dengan tajwid, hafal, mengulang, faham, amal, sebarkan. Bila kita melengkapi ke-6 kriteria ni, barulah disebut sebagai Al-Hafiz. Bukannya Al-Habis. Okay, itu satu bahagian yang Kak Syarah nak sebut. Okay, kemudian Kak Syarah nak kongsikan juga dengan adik sekalian. Siapa yang kat sini dia jenis susah hafal Quran? Cuba angkat tangan. Tekan butang kat bawah tu. Dia susah hafal ataupun dia susah nak ingat. Cuba angkat tangan. Alright, okay, ramai. Okay, barakallahu fikum. Okay, jadi Kak Syarah doakan kepada yang angkat tangan ni, moga-moga Allah permudahkan dia hafal Quran, Allah permudahkan dia untuk ingat Quran. Amin ya rabbal alamin. Okay, adik-adik sekalian, Kak Syarah bagi tahu. Okay, dalam hidup kita ni kan, ada orang kaya, ada orang miskin kan, ada orang berjaya, ada orang belum berjaya. Ada orang ada anak, ada orang tak ada anak. Ada orang ada kakak, ada orang tak ada kakak. Jadi setiap orang ni sebenarnya kalau kita tengok ada macam-macam bahagian kan. Ada orang Allah bagi kaya tapi rupa-rupanya dia sakit. Ada orang Allah bagi dia hidup biasa-biasa sahaja tapi dia ada keterangan dalam hidup dia. Maka setiap orang ada bahagian yang tersendiri. Begitu juga kita dengan Al-Quran. Setiap daripada kita ada bahagian yang masing-masing. Maksudnya apa? Ada orang Allah bagi dia senang hafal. Tapi dalam masa sama dia senang lupa. Tapi ada juga di kalangan kita ni Allah bagi susah nak hafal. Ulang 10 kali, 15 kali baru boleh ingat. Tapi bila dia dah ingat, Masya Allah, terus ingat dalam kepala dia, susah nak lupa. Dia sebenarnya adik sekalian, setiap daripada kita ni ada bahagian ataupun rezeki yang tersendiri. Okay. Tapi Kak Syarah nak sebut, contoh, kita mesti ada jumpa kawan kita yang ada gifted kan. Maksudnya dia senang hafal, lepas tu susah lupa. Kita akan jumpa orang-orang yang macam tu, betul tak? Dan kadang-kadang kita rasa macam beruntungnya jadi macam dia. Kenapa aku tak jadi macam dia? Okay. Tapi sebenarnya kalau adik sekalian, tak mustahil untuk kita jadi macam kawan-kawan kita yang hebat dalam bidang Quran. Tapi kita mesti kena usaha 2 kali ganda daripada dia.
Dulu kan waktu Kak Syarah hafal Quran, Kak Syarah ada persaingan lah dalam kumpulan tasmih Kak Syarah kan. Kak Syarah jealous dengan dia. Dia orang yang senang hafal. Bila ingat tu kan Masya Allah, melekat lah. Jadi Ustaz pesan Kak Syarah macam ni, Syarah, kamu boleh jadi macam dia. Tapi kamu kena usaha 2 kali ganda daripada dia. Kak Syarah ingat pesanan tu sampai sekarang. Nak ceritanya tak mustahil untuk kita jadi orang yang hebat dalam bidang Quran. Tapi usaha kita mestilah berkali-kali ganda daripada orang yang hebat kita tengok tu. Okay, tu satu. Yang kedua, Kak Syarah nak tanya juga kat adik-adik sekalian. Siapa yang pernah rasa nak give up, rasa penat hafal Quran? Boleh tak angkat tangan? Ada tak? Dia pernah rasa nak berhenti daripada hafal Quran. Dia rasa susah hafal Quran. Alright, terima kasih. Barakallahu fikum. Ramai. Okay. Adik-adik sekalian, walaupun hari ni kan Kak Syarah bercakap di depan adik-adik sekalian, Kak Syarah tak bermakna Kak Syarah orang yang paling terbaik. Sebab hakikatnya kita sama-sama berjuang untuk istiqamah dengan Quran, bukan senang. Okay? Kak Syarah ada orang kata pengalaman yang menyedihkan jugalah. Dulu pernah rasa, Kak Syarah ingat lagi waktu Kak Syarah hafal surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ni di antara surah yang banyak mutasyabihat tau. Jadi waktu tu Kak Syarah ambil masa 2 hari untuk hafal surah tersebut dan Kak Syarah tak berjaya pun ingat walaupun satu muka surat. Jadi Kak Syarah waktu tu Kak Syarah tutup Quran, Kak Syarah menangis. Kak Syarah kata, ya Allah, kenapa susah sangat aku nak ingat ayat Quran ni ya Allah? Kat mana silap aku ni ya Allah? Sebut, nak nangis ni. Tapi mujur waktu tu kita stay up kan. Kita stay up dekat bilik bawah, bilik serbaguna namanya. Tak ada orang lah. Kak Syarah stay up seorang-seorang waktu tu. Jadi waktu tu Kak Syarah teringat satu ayat Quran dalam surah Fatir. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan salat, menginfakkan apa yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan, ketahuilah mereka ini mengharapkan satu perniagaan yang tidak sia-sia. Jadi waktu tu kan, bila mana Kak Syarah teringat ayat Quran ni kan, kita rasa macam subhanallah. Sebagai sesuatu kekuatan. Kenapa Kak Syarah kata kekuatan? Kita, bila kita hafal Quran, kita rasa susah, kita rasa kita lambat, kita rasa macam kita buat perkara yang sia-sia. Kan kadang-kadang kita stay up, guru kita tak tahu pun kita stay up. Kadang-kadang kita kena marah dengan ustazah kita. Tapi Allah sebut apa? Orang-orang yang baca Quran, orang-orang yang sentiasa melazimi kehidupan dia dengan Al-Quran. Hakikatnya apa? Dia mengharapkan satu perniagaan yang tidak sia-sia. Nak ceritanya pada adik sekalian, pada setiap kesusahan kita dengan Al-Quran, Allah ini maha melihat dan tidak ada satu pun yang terlepas daripada pandangan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu apa yang Kak Syarah sebut dengan diri Kak Syarah kata, Syarah, tak apa lambat daripada orang lain, tapi sebenarnya Allah nak bagi menjadi asbab banyak pahala kita disebabkan kita kena ulang. Allah nak bagi banyak pahala Al-Quran disebabkan kesusahan kita dengan Quran. Maka akan nak sebut dengan adik sekalian, kita dengan Al-Quran tidak ada satu hal pun yang sia-sia. Maka susah adik-adik dengan Quran, ingat sebenarnya apa? Allah nak menjadikan adik-adik dapat banyak pahala disebabkan Al-Quran. Okay, jadi bila rasa nak give up, ingat ayat Quran ni. Tak apa, Allah nak bagi banyak pahala ni, Allah nak bagi banyak pahala ni. Kena banyak bercakap dengan diri sendiri. Okay, dan sebenarnya adik sekalian Kak Syarah tahu, bila hafal Quran kat rumah cabarannya berbeza. Jadi adik-adik tolong pastikan apa yang adik selalu tengok, apa benda yang adik selalu dengar adalah perkara-perkara yang selalu beri kita motivasi untuk kita dengan Quran. Maksudnya apa? Follow lah orang yang selalu ingatkan kita tentang Quran. Kalau adik-adik rasa nak give up, buka YouTube, dengar Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat ni orang Indonesia yang subhanallah bagi akak hebat dalam bidang Quran. Adik-adik tengok, buka video ada tentang kisah seorang budak yang mana dilahirkan dalam keadaan buta tetapi dia hafal Quran. Jadi bila kita tengok video macam tu, kita akan rasa malu. Ya Allah, aku ni ada mata pun berkira-kira masa dengan Al-Quran. Tapi orang yang tak buta ni subhanallah, masa dia banyak sangat dengan Quran. Jadi bila kita tengok video macam ni, kita akan jadi motivasi. Ni tak 24 jam duk tengok cerita K-pop, duk tengok cerita Korea. Macam mana kita nak semangat kita dengan Quran? Okay, boleh nak tengok cerita-cerita begitu, tetapi tolong jadikan Quran sebagai auliat kita, keutamaan kita. Bukannya Quran ni kita baca, kita belik, kita mengulang bila kita ada masa free sahaja. Sebab apa Kak Syarah kata nak tunggu ada semangat, nak tunggu ada mood kita dengan Quran. Memang perkara itu takkan
terjadi. Maka kita yang kena spendkan masa kita dengan Quran. Kena khususkan masa. Maksudnya apa? Okey, lepas maghrib dengan isyak ni aku dengan Quran. Tak ada dah benda lain dah. Mesti waktu tu adik-adik fokus on Quran sahaja. Okey. Dan Kak Syura nak sebut juga tolong adik-adik sekalian dalam proses hafal Quran, macam Kak Syura kata, it's a normal. Bila kita rasa kita nak give up, kadang-kadang kita rasa semangat sangat. Jadi kita kena pastikan perkara-perkara orang kata di sekeliling kita ni adalah sesuatu yang sentiasa menaikkan semangat kita dengan Al-Quran. Itu perkara yang paling penting. Okay? Dan orang yang hafal Al-Quran ni kan, dia kena ada beberapa amalan. Ni amalan yang Kak Syara dapat daripada pakcik Kak Syara. Pakcik Kak Syara ni hafal Quran juga. Jadi waktu Kak Syara mula hafal Quran tu, Kak Syara tanya dengan dia. Kak Syara kata, Pak Lang, bila hafal Quran ni apa amalan yang kena jaga? Pak Lang Kak Syara kata 2 benda kena jaga. Yang pertama, solat sunat taubat jangan pernah tinggal. Sebab kita ni manusia biasa, banyak dosa kita buat dengan Allah sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan kita tak nak dosa yang pernah kita buat dan akan kita buat menjadi salah satu sebab kita susah dengan Quran. Tu satu. Yang kedua, dia kata jangan pernah tinggal solat sunat hajat. Sebab apa orang hafal Quran ni banyak hajat dia nak minta pada Allah. Dia nak minta pada Allah permudahkan dia hafal Quran, permudahkan dia mengulang Quran, permudahkan dia untuk faham Quran, permudahkan dia untuk beramal dengan Quran, untuk sampaikan pada masyarakat. Maka banyak perkara yang kita nak minta pada Allah. Maka 2 amalan ni jangan pernah tinggal. Okay? Dan Kak Syara nak sebut juga adik-adik sekalian, kalau lah adik-adik tanya pada Kak Syara boleh tak nak makan Maggi? Ini soalan yang famous. Sebelum adik-adik tanya, Kak Syara jawab dulu. Okay, boleh ke makan Maggi orang hafal Quran? Jawapannya boleh. Okay, cumanya, okay, sabar jangan sengih-sengih awal lagi. Okay, cumanya Kak Syara nak sebut, ada ustaz yang memang mengharamkan terus. Okay, tapi pendapat Kak Syara tak jadi masalah untuk makan Maggi selagi mana awak pergi pada proses mengulang Quran. Sebab nak ingat Quran ni dia mesti mengulang. Awak pantanglah makan apa pun tapi awak tak mengulang, awak tak akan ingat Quran. Sebab ingat Quran mesti bermula dengan proses mengulang. Tapi janganlah tiap-tiap hari makan Maggi, tak sihat pula. Okay, jangan macam tu sebab dia pun ada orang kata bahan yang tak elok untuk kesihatan. Okay, tetapi berpada-pada lah. Okay, dan perkara yang paling penting adik sekalian, untuk menjadi seorang hafiz dia mesti berdisiplin. Kalau dia tak mampu berdisiplin, lagi-lagi dalam bab masa, memang dia tak akan menjadi al-hafiz. Dia akan jadi al-habis. Tolong disiplin dengan masa. Adik-adik sekalian, kalau dah 5 tahun adik-adik berada di Mahat Tahfiz Kiblah ni, adik-adik fokus dengan Al-Quran, keluar dah ingat 30 juzuk, maka lepas ni adik-adik tak perlu susah payah sebagaimana adik-adik korban untuk 5 tahun ni. Jadi Kak Syara nak sebut apa? Tolong korbankan masa adik-adik ni untuk ingat Al-Quran. Okay, fokus masa 5 tahun ni tak lama dik. Sekejap je, pejam celik, dah habis dah. Okay, jadi tolong manfaatkan masa ini dengan Al-Quran. Alright? Okay, jadi Kak Syara rasa sekadar itu sahaja daripada Kak Syara. Okay, sekarang ni Kak Syara buka pada persoalan. Okay, kalau ada soalan, adik-adik boleh buka mic sahaja. Terus ataupun adik-adik boleh type dekat ruangan komen. Okay. Sekejap Kak Syara tengok kat ruangan komen sekejap Okay. Tengok Kak Anissa dia kata apa? Saya merupakan alumni Sekolah Kiblah 5 tahun lepas. Bila dah masuk dunia institusi pengajian tinggi yang terlibat dengan politik, perundangan, pemikiran yang lebih terbuka, pandangan sekular, perbahasan dan lain-lain, hati ini hanya rindu satu perkara, ketenangan. Dikelilingi penghafal Al-Quran di Sekolah Kiblah dulu, bangga dengan semuanya, tidak kira berapa juzuk yang telah pun dihafal, kerana ketenangan dan kebahagiaan anda semualah yang saya amat rindui dan cemburui. Semoga percaya. Masya Allah, daripada Kak Nisa awak. Okay, sebab tu Kak Syara kata ramai orang bila dah masuk pusat tahfiz, dah keluar kan, kita akan mula merindui suasana Quran tu. Adik-adik mungkin tak faham tau, tapi satu masa nanti adik akan faham. Oh betul lah Kak Syara kata, sekarang ni dah mula rindu dengan Quran, suasana Quran. Okay, so manfaatkan sebaik-baiknya. Alright. Okay, soalan daripada Fisabilillah. Ustazah, saya nak tanya, saya selalu fikir pasal akademik, tapi Al-Quran saya tinggal maksudnya awak tak ingat Quran lah. Okay, macam mana nak ingat balik? So bila kita nak ingat balik ni kan adik sekalian, dia cabaran. Okay, cumanya Kak Syara boleh pesan tadi, yang pertama awak tulis dekat sehelai kertas 3 pecahan juzuk yang Kak Syara sebut tadi tu. Juzuk yang betul-betul ingat, juzuk yang tak berapa ingat, juzuk yang langsung tak ingat. And then awak susun. Okay,
hari apa nak mengulang juzuk yang setengah ingat, setengah tak ingat. Okay. So awak kena susun lah. Okay. Dia sebenarnya fisabilillah, kalau tak tahu nama awak sebenarnya. Okay, perkara yang penting bila awak dah buat schedule, dah buat jadual, awak mesti kena disiplin dengan jadual yang awak buat. Dan kalau boleh Sabtu Ahad tolong spendkan masa banyak dengan Quran. Sebab Sabtu Ahad ni awak tak ada perkara yang akademik lah. Kan awak banyak masa free. So tolong fokuskan masa waktu tu dengan Al-Quran. Right? Okay, seterusnya Ustazah, kalau kita makan Maggi setiap hari boleh tak ingat Quran? Tak boleh. Sebab Maggi ni pun sebenarnya dia ada bahan yang membuatkan kita cepat lupa tau. Okay, so tak bolehlah makan setiap hari. Gitu. Okay, daripada Ashraf, mengulang ni lebih mencabar daripada menghafal. Jawapannya tepat. Okay. Alright. Okay. Amalan 2 perkara. Yang pertama, jangan tinggal solat hajat. Yang kedua, jangan tinggal solat sunat taubat. 2 amalan tu jangan tinggal. Okay. Alright. Okay, ada soalan lagi ke adik sekalian? Boleh tanya, boleh buka mic ataupun tulis dekat ruangan komen. Ada siapa nak tanya? Buka mic. Boleh tanya. Ada peluang ni, tanya. Okay, Kak Syarah punya DM tu Masya Allah banyak yang tak terbaca lagi tu. Tapi awak diberi peluang, boleh tanya. Baru ni Kak Syarah ada program kat sekolah mana tak? Diorang punya soal jawab sahaja sejam lebih. Punyalah mereka ni mengambil peluang. Jadi adik-adik boleh tanya apa-apa sahaja dan Kak Syarah akan cuba jawab. Okay, sama-sama Tuan Saldan. Okay, ada soalan lagi ke? Okay Ustazah, macam mana nak beri motivasi kepada kawan kita yang tak mahu menghafal Al-Quran? Okay, sebenarnya kan Kak Syarah mengharapkanlah kawan awak tu yang tak nak hafal Quran tu dia ada bersama dengan kita lah malam ni. Kak Syarah harap macam tu lah. Okay, tapi kalau dia tak ada, kadang-kadang kita tak perlu pun nak bagi motivasi dia secara direct. Kadang-kadang kan, contoh awak nak hafal Quran. Walaupun atas talian, dia ada banyak cara tau. Contoh, awak nak bagi dia rasa balik suasana Quran kan. Kadang-kadang dia tak rasa tu. Kenapa dia rasa macam dia tiba-tiba nak rasa berhenti sebab dia mula rasa tak ada suasana tau. Dan cabaran kat rumah pun satu hal jugalah. Okay. So, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin antara perkara yang boleh awak buat, contoh kan seminggu sekali ke kan, ataupun seminggu 2 kali ke, minta dia simak bacaan awak saja je. Awak cakap boleh tak tolong simak bacaan saya. Kita nak bagi dia rasa macam dia ada orang yang sama-sama dengan dia hafal Al-Quran. Itu satulah. Yang kedua, mungkin awak boleh beli buku Kak Syarah dan hadiahkan untuk dia. Okay. Sebab Kak Syarah kan penulis buku Aku dan Quran. Kak Syarah kat situ banyaklah Kak Syarah bagi motivasi untuk orang-orang yang give up untuk hafal Quran. Buku dia ni. Nanti kalau korang nak beli, nanti korang follow je Kak Syarah punya Instagram, nanti Kak Syarah bagi link dia. This one. So ramailah orang yang hafal Quran beli buku Kak Syarah. Buku ni dah terjual 3,000 lebih lah. Okay. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa lagi itu salah satu lah. Kemudian mungkin awak boleh selalu bagi dia kata-kata semangat, bagi ayat-ayat yang membuatkan dia rasa nak kuatkan semangat. Kadang-kadang kan orang-orang yang tak mahu menghafal Al-Quran ni dia ada something yang disimpan tau. So bagi peluang untuk diluahkan pada awak. Okay. Cakap dia kalau ada masalah bagi tahulah. Maksudnya dia rasa kita ada dan waktu tu baru kita tahu kenapa dia rasa tak nak hafal Quran ni. Kita akan nampak sebab-sebab dia. Sebab pengalaman Kak Syarah ni kebanyakan orang yang tak nak hafal Quran ni dia ada sebab yang sendiri tau. Antaranya mungkin mak ayah tak bagi dorongan. Okay. Lepas tu dekat rumah bila hafal online ni pula mak ayah banyak suruh jaga adik-adik sampaikan dia rasa macam ya Allah susahnya nak hafal Quran, tak ada masa dan sebagainya. Maka dia orang-orang macam ni dia ada cabaran dia sebenarnya. Dia bukan saja-saja tak nak hafal Quran. So kita kena fahami dia dulu. Okay. Alright. Soalan daripada Nur Laira Faqihah. Sedap suara dia. Okay. Macam mana nak jaga Quran? Nak jaga Quran ni sebenarnya kan pernah tak ada dengar golongan penghafal Quran ni disebut sebagai hamilul Quran. Hamilul Quran kan, pembawa Quran. Hamil ni dalam bahasa Arab pembawa tau. Dalam bahasa Melayu apa? Hamil. Orang yang mengandung kan. Kalau mak kita mengandung, orang yang mengandung lah. Kak Syarah nak minta adik-adik cuba bayangkan adik-adik dia mengandung. Lelaki ke perempuan cuba bayangkan mengandung lah. So bila kita hamil, kita mengandung anak,
Kak Syara pun tak mengandung lagi lah sebab Kak Syara tak kahwin lagi. Tapi nak ceritanya kalau kita mengandung, apa yang kita buat nak jaga kandungan kita. Jadi begitu juga yang kita patut buat pada Quran. Sama saja. Kalau kita mengandung, kita buat apa? Tak makan benda-benda yang tak elok. Tak buat perkara-perkara yang tak elok. Sebab apa? Takut beri kesan pada anak. Bila anak kita ada tu, tiap hari kita nak baca Quran supaya anak kita jadi orang yang baik. Begitu juga untuk proses kita nak jaga Quran. Sama macam orang yang hamil anak. Okay? Tu secara ringkasnya lah. Alright, kemudian soalan daripada Aisyah. Ustazah, macam mana nak hadap makcik-makcik yang suka membandingkan hafalan kita dengan orang lain? Tak apa. Kalau makcik-makcik kita ni suka kan banding-bandingkan kita dengan orang lain, cakap tak apa makcik. Tu bahagian dia. Makcik doakan saya jadi hebat daripada orang yang makcik sebut tu tadi. Cakap je macam tu. Tak semua perkara yang kita dengar, kita kena lawan tau. Ada perkara yang kita kena ignore sahaja, kita dengar sahaja. Ataupun ada ketika kita cakap macam tu. Tak apa makcik, tu bahagian dia. InsyaAllah makcik doakan saya moga-moga jadi lebih hebat daripada dia. Cakap je macam tu. InsyaAllah dia akan diam. Okay. Alright. Macam mana nak tingkatkan semangat kita? Makcik-makcik yang kat luar sana suka bandingkan. Macam Kak Syura sebut lah. Setiap orang dia ada bahagian yang tersendiri. Ada orang yang dah hafal, lambat hafal. Tapi ala kulli hal, setiap bahagian tu ada sebab Allah bagi. Kalau kita susah hafal Quran sebab apa, kita ingat balik sebenarnya susah saya hafal Quran ni sebab Allah nak bagi saya banyak pahala disebabkan kesusahan saya dengan Quran. Bila susah, banyak masa kita spend dengan Quran sebab apa, kita kena struggle dengan Quran. Kena ulang banyak kali baru ingat. Okay, so kita fikir macam tu sahaja. Sebab adik Fatin, adik Aisyah, kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. Okay, kita jadilah diri kita sendiri. Okay, yang penting kita tahu yang kita ni sedang buat yang terbaik. Gitu. Okay. So, akan doakan moga-moga awak menjadi yang terbaik. Amin ya Rab. Okay, macam mana kita nak terhindar diri kita daripada maksiat? Yang pertama, adik-adik lazimilah istighfar. Jadikan sebagai orang kata rutin dalam hidup kita istighfar. Masa-masa free banyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu satu. Yang kedua, satu hari tu mesti wajib spend paling kurang 5 minit untuk kita dengar mana-mana ceramah yang cerita tentang syurga dan juga neraka. Sebab iman kita ni naik dan turun. Ada masa subhanallah sangat semangat. Ada masa kita tak ada semangat dengan Quran. Maka kita perlukan kepada orang yang mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat. Ingatkan kita pada syurga. Ingatkan kita pada neraka. Bila kita dengar cerita pasal neraka, apa perasaan kita? Kita takut kalau kita jadi ahli neraka. Sebab apa? Membayangkan subhanallah sangat hebat azab dekat neraka. Bila kita dengar tentang syurga, apa akibatnya? Kita jadi orang yang semangat tak sabar nak masuk syurga. Okay. Kak Syara sarankanlah antara ustaz yang boleh ikut adalah Ustaz Wadi Anwar. Ustaz Wadi Anwar dia banyak cerita tentang akhirat. Kak Syara memang tiap-tiap malam ni paling kurang 5 minit memang akan dengar ceramah dia. Supaya kita boleh orang kata recharge balik iman kita. Okay. Kita kena selalu ada orang yang mengingatkan. Yang ketiga, sibukkan diri awak buat perkara-perkara yang baik, belajar dan sebagainya supaya awak tak ada masa nak buat perkara maksiat. Jadi isi masa awak tu dengan perkara-perkara yang beri manfaat. Bila awak sibuk sangat dengan buat perkara baik, percayalah awak akan letih nak buat maksiat. Sebab tak ada kekuatan. Letih dah, jadual padat sangat. Okay. Alright. Seterusnya daripada Azwan. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tidak selepas saya khatam 30 juz Quran belajar qiraat di universiti? Jawapannya boleh. Kak Syara pun belajar qiraat. Okay, tak ada masalah. Boleh saja. Okay. Ustazah, kalau kita lupa hafalan yang kita hafal nanti jadi dosa ke? Kalau kita saja lupa, maksudnya tak mengulang, dosa. Tapi kalau kita dah hafal, kita mengulang tapi tak ingat-ingat juga, tak berdosa. Sebab peranan kita hanyalah usaha. Dapat ataupun tidak itu kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan ambil Tuhan punya tugas. Okay, right? Yang penting kita usaha. Tak ingat juga tak apa. Allah ampunkan kita. Alright? Okay. Sasa, kalau kita ulang banyak kali Quran, mesti tak boleh masuk Quran. Macam mana tu Sasa? Okay, kalau ulang-ulang tak ingat juga mungkin waktu tu awak tengah stres tau. Sebab kadang-kadang kita hafal Quran dalam keadaan tertekan ni pun dia akan menyebabkan kita susah nak ingat. So awak kena pastikan persekitaran mood awak dalam keadaan yang baik. Okay, kemudian jangan waktu hafal tu terlalu penat. Tu pun akan jadi sebab. Kemudian antaranya Kak Syara kata tadi solat sunat taubat.
minta maaf dengan mak ayah, kot-kot kita ada dosa, minta maaf dengan cikgu kita, ustaz-ustazah kita, kot-kot menjadi sebab kita susah hafal Quran. Okey, tu antaranya perkara yang awak boleh buat. Okey. Macam mana nak jadikan amalan menghafal Quran ni seronok dan teruja setiap masa kita nak buat hafalan. Dia sebenarnya tuan salah ni, ayah kepada pelajar kan. Sebenarnya dia ada banyak kaedah untuk kita rasa seronok. Lagi-lagi kalau seorang bapa nak buat pada anak ni lah. Ni antara tips yang saya boleh kongsikan lah, yang biasa saya buat program dengan mak ayah yang anak-anak hafal Quran kan. Kita boleh create suasana tu. Yang pertama antaranya, kita khususkan masa kita dengan Quran. Maksudnya bukan anak kita yang hafal Quran je kena ada dengan Quran waktu tu, tapi kita whole family ni, mak, ayah, adik-beradik semua dengan Quran waktu tu. Supaya apa? Anak-anak rasa semua dengan Quran. Dia tak ada rasa jealous. Oh tu adik boleh main handphone. Ni ramai anak-anak yang hafal Quran ni dia ada perasaan dengki macam tu. Okay, itu satu. Maksudnya kita khususkan satu masa semua dengan Quran. Telefon semua kena kumpul bagi ayah pegang, contoh. Itu satu. Kemudian cara yang lain juga, kita nak anak-anak kita semangat dengan Quran, tapi kita tak hafal Quran kan? Maka kita nak buat macam mana? Contoh, Tuan Sal boleh cakap dengan anak, Angah dah hafal berapa juzuk dah? Contoh, dia hafal 5 juzuk. Boleh tak kalau esok kita mengulang sama-sama juzuk 1? Kita tak hafal tapi kita nak mengulang dengan dia. Macam mana? Kita buat macam ni, mari sambung-sambung ayat. Tapi Tuan Sal buka Quran lah. Dia baca ayat pertama, Tuan Sal baca ayat kedua. Dia baca ayat ketiga, Tuan Sal baca ayat keempat. Tapi dia tak boleh tengok Quran. Kita yang tengok Quran. Supaya apa? Dia rasa, ada partner lah. Ayah saya pun tolong saya untuk ingat Quran. So dia akan rasa seronok. Tapi bila dia seorang-seorang, itu yang menjadikan sebab dia cepat letih, dia rasa cepat bosan, cepat penat. So kaedahnya dia banyak. Itu antaranya. Yang lain mungkin, contoh Tuan Sal, dia lebih baik kan kalau mak ayah ni dia ada orang kata experience dalam menghafal Quran. Contoh Tuan Sal hafal surah-surah pendek, surah Al-Mulk ke. So Tuan Sal akan tahu macam mana kesusahan orang kata journey menghafal Quran tu macam mana. Itu lagi best. So contoh Tuan Sal kata okeylah nak hafal surah Al-Mulk. Jadi contoh hari ni hafal 3 ayat. Tapi kita minta anak kita yang hafal Quran tolong semak. So dia akan rasa bestnya ayah pun try hafal Quran. So dia akan tahu, nanti mesti ayah akan faham macam mana journey orang yang hafal Quran ni. Bukan senang. So kita akan lebih orang kata bila memahami ni dia akan jadi macam akan ada satu chemistry tau. Dan secara automatik pun kita tahu macam mana kita nak adakan suasana seronok, teruja waktu hafal Quran. Okay. Alright. Nurul Faradia. Sama juga macam mana nak menghadap mak ayah kita yang bandingkan hafalan kita dengan kawan-kawan kita yang laju. Kak Syurah tahu. Ada mak ayah dia jenis macam tu lah. Dia rasa dengan cara tu anak-anak dia akan lebih motivasi dengan Quran. Tapi hakikatnya tidaklah begitu kan? Macam Kak Syurah sebut tadi lah. Kita tak mampu nak tunaikan hasrat semua orang. Tapi yang penting Kak Syurah cakap, yang penting awak tahu yang awak ni dah usaha sehabis baik. It's okay. Pandangan manusia ni kan adik, sementara saja. Kita mengharapkan pandangan daripada Allah Azza wa Jalla. So cakap je dengan mak doakan saya, moga-moga saya lebih hebat daripada kawan saya. Sebut macam tu. Tak perlu nak marah-marah, nak merajuk sebab mak kita bandingkan. No need untuk benda tu pun. Yang penting kita tahu saya dah usaha yang terbaik, tapi Allah belum bagi lagi. Bukan Allah tak bagi, tapi Allah belum lagi. Sebab apa? Allah nak tangguhkan dia. Alright. So Kak Syurah doakan kepada orang-orang yang menghadapi orang kata ujian fasa ni kan, moga-moga dia beri kekuatan. Amin ya Rab. Macam mana kita nak naikkan balik semangat kawan kita supaya dia orang tak down dan struggle. Ni adik-adik boleh, adik Faizah ni kan, boleh pakai ayat-ayat yang Kak Syurah sebut-sebutkan tadi tu. Tu ayat-ayat motivasi lah tu. Copy paste balik. Sebut balik kat dia orang macam tu. Tapi sebelum awak nak bagi motivasi ni, bagi Kak Syurah bagi ruang untuk dia bercerita dulu. Sebenarnya kenapa dia jadi macam tu? Kenapa dia down? Sebab mereka ni memang ada sebab. Dia takkan tiba-tiba rasa down. Dia ada sebab di sebalik perasaan dia tu. Bagi ruang, dia bercerita, kita dengar, baru kita cakap, tak apa, kita slow-slow, macam tu. Alright, Amirul Luqman nak tanya soalan, silakan. Tak kan? Dia terangkat daripada tadi lagi tu. Siapa lagi nak tanya soalan? Ada lagi ke? Alright. So, sama-sama.
Okay, nanti adik-adik bolehlah follow Kak Syarah punya Instagram. Kak Syarah banyaklah cerita pasal orang hafal Quran. Okay, so adik-adik boleh follow saja. Kak Syarah pun buat banyak program tentang hafal Quran. Nanti adik-adik boleh dapat maklumat lah daripada Kak Syarah punya Instagram. Instagram Kak Syarah adalah Syarah Ishak. Okay, Syarah Ishak. Lepas tu dia ada sengkang yang bawah tu kan, orang panggil apa tu. Tak apalah, cari je Syarah Ishak, nanti jumpalah. Okay. Jadi Kak Syarah tengok nampak gayanya dah tak ada soalan. Okay. Jadi Kak Syarah sangat mengharap program pada malam ni walaupun tak lama, tak panjang, tapi adik-adik dapat sesuatu, dapat memberi sedikit lah motivasi kepada adik-adik untuk teruskan semangat perjalanan sebagai seorang penghafal Quran. Yes, dia bukan senang. Sebab Kak Syarah pun dah lalui fasa adik-adik sekalian berapa kali nak berhenti kan. Tapi mak ayah ni pujuk, habis juga. Okay, so it's a normal. Rasa nak berhenti, rasa penat tu biasa. Tapi adik-adik kena bangun balik. Jangan ikut perasaan. Okay, sebab perasaan tu akhirnya kita akan menyesal kalau kita ikut. Alright. So, akan doakan moga-moga adik-adik semua dipermudahkan untuk hafal Quran, untuk ingat Quran, beramal, sampaikan pula pada masyarakat. Amin ya Rab. Dan Kak Syarah minta maaf sekiranya ada sebarang kekurangan sepanjang program pada malam ini. Dan Kak Syarah mengharapkan doa daripada adik sekalian. Kak Syarah sekarang ni berada pada semester yang terakhir lah. InsyaAllah pertengahan bulan 10 ni dah habis pengajian lah. Jadi Kak Syarah nak minta adik-adik doakan moga-moga Allah permudahkan untuk masa yang berbaki untuk Kak Syarah habiskan pengajian sebagai pelajar ijazah sarjana muda, tahfiz dan juga qiraat. Okay, jadi wallahu ta'ala alam, segala yang baik itu datang daripada Allah Azza wa Jal, yang kekurangan itu datang daripada Kak Syarah sendiri. Jadi Kak Syarah serahkan kembali kepada adik Aisyah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana minta maaf ya Ustazah kerana mengambil masa Ustazah. Tak ada masalah. Terima kasih kepada Ustaz Syarah. Subhanallah, hebat sekali penerangan daripada Ustaz Syarah. Masya Allah, Ana pasti semangat antum semua semakin berkobar-kobar untuk menjadi seorang Al-Hafiz dan Al-Hafizah dan bukan seorang Hafiz atau Al-Hafizah. Alhamdulillah, daripada penerangan Ustazah tadi, Ana mendapat banyak sangat input. Salah satunya ialah tak ada istilah. Kejap Ustazah, maaf ya Ustazah. Salah satunya ialah tak ada istilah kebetulan kerana Allah telah menentukan segalanya untuk kita. Masya Allah. Sebelum berakhirnya majlis kita pada hari ini, Ana ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita, Ustazah Syarah, atas kesediaan menerima jemputan daripada kami dan ilmu-ilmu yang menarik dikongsikan kepada kami. Ana juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ustazah-ustazah dan ustaz-ustaz yang kami sayangi, warga sekolah yang sudi menganjurkan program yang penuh bermanfaat ini.